Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak saya yang terhormat, ibu-ibu yang berbahagia, sidang jamaah Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas umur, atas rezeki, atas peluang, atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih kurniakan kepada kita, dapat kita berhimpun di rumahnya pada detik ini, pada malam ini, untuk sama-sama mengibadatinya, menuntut ilmu, buat menyuluh hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita rasa untuk mensyukurinya, rasa untuk baik beribadat kepadanya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Dan kepada jamaah saudara-saudari yang singgah dalam perjalanannya untuk solat, kemudian nak meneruskan pemusafiran, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara tuan dan puan sekalian dalam pemusafiran dan menyampaikan tuan-tuan dan puan-puan kepada destinasi tujuan dengan selamatnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Kita menyambung bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang berbahagia, pengajian kita dari kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Al-Imam Abi Laits Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu wa ardah. Baik, Imam Abi Laits As-Samarqandi ini beliau wafat pada tahun 373 Hijrah, dan kitabnya Bustanul Arifin ini yang ringkas saja, taklah tebal sangat, beliau penuhkan, beliau isi dengan nasihat-nasihat yang berguna, yang kata beliau radhiyallahu taala anhu adalah tidak sayogia bagi orang alim untuk tidak menjaganya, dan tidak patut bagi orang mengaji untuk tidak mempelajarinya. Oleh kerana sekarang kita dah tahun 1436 37 1436 lah. Okay. Oleh kerana sekarang kita dah tahun 1436 Hijrah, dah berkurun-kurun lama je dah kita dah melewati masa itu. Mungkin banyaklah daripada nasihat-nasihat yang beliau catatkan dalam kitab ini dipandang sebagai aneh kalau zaman sekarang. Tapi itu juga tak menghalang kita untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan kalaupun kita tak dapat nak guna sekarang, satu masa nanti manalah tahu kita perlu, kita pakailah insya-Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, Al-Babul Khamsun, bab yang ke-50 fil adab. Perkara pada mengatakan tentang adab. Qala Syekh radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Qala Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ta'addabu thumma ta'allamu. Bab yang ke-50 pada menyatakan tentang adab. Syekh memulakan dengan pesan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ta'addabu thumma ta'allamu. Hendaklah kamu belajar adab terlebih dahulu, thumma kemudian ta'allamu, barulah mengaji. Wa qala Sidi Abu Abdullah Al-Balkhi, adabun nafsi akbar min adabil ilmi, wa adabul ilmi akbaru minal ilmi. Kata Sidi Abu Abdullah Al-Balkhi, adalah adab jiwa itu terlebih besar daripada adab-adab ilmu, dan adab-adab ilmu itu terlebih besar daripada ilmu itu sendiri. Macam mana kita nak faham ini? Kata Syekh, adab jiwa lebih besar daripada adab ilmu, dan adab ilmu itu terlebih besar dari ilmu itu sendiri. Senang nak fahamnya beginilah. Tahu tak kita, kalau satu orang tu cacat, pincang kakinya berjalan, pincang kaki kirinya, dia berjalan, terincut, kesian kita tengok, kan? Tak sempurna dia berjalan tu macam mana manusia yang biasa, yang normal. Jadi kata ulama amilin awliya solihin, demikian itulah orang yang kalau dia beramal tanpa ilmu. Amal tu dituntut, kita disuruh untuk beramal, tapi amal tu tak ada ilmu, kacau. Amal tanpa ilmu dia tak jadi. Dia diibaratkan oleh para ulama amilin sebagai orang pincang yang berjalan, orang cacat, orang tempang kaki kiri berjalan, terincut. Berjalanlah juga, amal lah, namanya amalan. Tapi amalan tu tempang, buruk nampaknya. Baik, itu orang ada ilmu, orang ada amalan, tak ada ilmu. Orang ada ilmu tak ada amalan,
Tadi tempang kaki kiri, ni tempang kaki kanan. Orang tempang kaki kanan ni mengejek orang tempang kaki kiri. Buruknya kau berjalan kan, terencut-encut. Sekali dia berjalan tengok macam mana, sama juga. Itu orang ada ilmu tak ada amalan. Baik. Ada amalan tak ada ilmu, tempang. Ada ilmu tak ada amalan, tempang. Ada ilmu, ada amalan, dia berjalan. Ada ilmu, ada amalan, orang tu dia berjalan. Tapi masih tak cukup lagi. Apa yang mencukupkan dia? Adab. Adab itu yang menyempurnakan perjalanan dia. Ada adab baru jadi. Demikian itulah yang dipesankan oleh Sayyidina Umar bin Khattab tadi. Ta'addabu, kamu belajar adab dulu. Thumma ta'allamu, kemudian baru belajar amal. Baik. Sehubungan dengan ini, dalam tradisi pengajian hadis, ada yang namanya mengaji hadis musalsal. Hadis musalsal ni banyak sangat. Antaranya adalah hadis musalsal yang popular tu adalah al-musalsal bisyafi'iyah, hadis musalsal mazhab Syafi'i. Okey, hadis musalsal mazhab Syafi'i ni apa? Ceritanya tuan-tuan dan puan, zaman-zaman dulu terutamanya di madrasah-madrasah besar di Mesir. Jadi kalau para penuntut ilmu itu yang pertama kali dia nak mengaji mazhab, nak mengaji fikih mazhab Syafi'i, maka tuan guru akan mengajarkan dia hadis ini. Jadi hadis ini secara turun-temurun daripada guru ke guru diajarkan kepada setiap murid yang nak masuk mengajar, yang nak masuk belajar fikih mazhab Syafi'i. Hadis tu bunyinya macam mana? Sabda junjungan baginda sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal adab. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sabda baginda junjungan sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma, hendaklah kamu belajar ilmu. Wa ta'allamu lil ilmi al hilma wal adab, ataupun al hilma was sakinah. Dalam berbagai riwayat menyebut al ilma wal adab atau al hilma wal adab ataupun as sakinata wal adab. Hendaklah kamu belajar ilmu. Itu kita mengaji itu, menuntut ilmu disuruh. Dan hendaklah kamu menuntut untuk ilmu itu. Untuk ilmu itu kamu kena tuntut apa? As-sakinata wal adab. Sakinah, ketenangan dan adab. Kalau menuntut ilmu saja tak jadi. Dia kena ada adab, kena ada ketenangan. Kena ada ketenangan tu apa? Santun lah senang ceritanya. Kena ada adab sopan, kena ada adab santun. Baru jadi mengaji itu. Jadi soal adab ini adalah menjadi satu penekanan, adalah menjadi satu kemestian dan kewajipan yang dipesankan oleh para ulama, para aulia zaman salafus soleh. Lagi kata Syekh Abi Abdillah Al-Mubarak, lagi kata Syekh Abdillah Ibn Al-Mubarak, iza wusifa li rajulun lahu ilmul awwalina wal akhirin wa laysa lahu adabun nafsi la ata'assaf ala futi liqa'ihi wa idza sami'tu bi rajulin lahu adabun nafsi atamanna liqa'ahu wa ata'assafu ala futi liqa'ihi. Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang ulama besar zaman tabi'in. Beliau berkata, kalaulah diceritakan kepada aku tentang satu orang lelaki, satu orang alim yang padanya terhimpun ilmu para awalin dan akhirin, ilmu orang daripada zaman dulu sampai zaman sekarang tu terhimpun pada dirinya, walaysa lahu adabin nafsi, dan dia tidak ada adab jiwa. Maksudnya dia tu bukan jenis orang beradab, dia ni bukan jenis orang penyantun, dia ni bukan jenis orang ada akhlak. La ata'assaf ala futi liqa'ihi, aku tak pedulilah kalau aku tak dapat jumpa dia pun. Tak apa, tak payah jumpa pun tak apa. Tapi kalau aku mendengar ada satu orang yang pada dirinya ada adabun nafsi, ada adab jiwanya, itu orang beradab, atamanna liqa'ahu, aku berharap dapat bertemu dengannya. Wa ata'assafu ala futi liqa'ihi, dan aku akan merasa kecewa kalau terlepas daripada bertemu dengannya. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar cerita seorang ulama besar zaman salaf. Katanya Sayyidina Abdullah bin Adham, atau kata setengah orang Sayyidina Junaid al-Baghdadi. Satu hari teman-temannya mengajak, dia kata, Syekh, jomlah kita pergi berjumpa dengan Syekh Pulan dekat ujung kota sana. Terkenal dia wali, orang soleh, doa mustajab, begian, diceritakan kepada. Oh, jadi bila Syekh Ibrahim bin Adham dengar tu, teringinlah nak jumpa kan. Dah lah alim, wali pula tu, doa mustajab, marilah kita pergi jumpa. Jadi pergilah Syekh dengan kawan-kawan ini ke jalan sekian, ke tempat sekian, ke masjid sekian, kerana nak menghadaplah si wali tadi. Dah sampai kat lokasi tempat tu, dah dekat dengan masjidnya, nampaklah dia, pada dia seorang lelaki keluar nak pergi ke masjid.
Jadi kawan-kawan pun bisiklah, Syekh, tu wali tu. Gembiralah hati dia, nak jumpa dah ni kan. Tapi jauh lah tu, kita katalah dalam 50 meter gitulah kan. Jadi kawan tu tak perasan dia kan. Jadi kelihatanlah dari jauh, melihat orang yang dikatakan wali tu, dia tengah nak pergi masjid tu, waktu azan tu kan. Allahu Akbar. Jadi berjalanlah dia pergi masjid tu. Dia berkahak tekak dia. Dia pun meludah. Dia meludah tu ke mana? Meludah tu ke arah kiblat. Kata Syekh Ibrahim bin Adham yang nak pergi ziarah tu, berhenti. Balik. Lah, dah sampai dah ni. Balik, kata dia kan. Ngapa Syekh kan? Orang ini pada satu adab daripada adab-adab kenabian pun kita tidak aman padanya. Tidak ada amanah padanya. Apa yang kita nak pada dia tentang soal doa mustajab, tentang soal kewalian, tentang soal ilmu, tentang soal, tak payah kata dia. Balik sekarang. Dia tengok ludah saja. Orang tu meludah ke arah kiblat. Padahal ludah je pun bukan benda pun. Ludah ke arah kiblat taklah dosa pun. Tapi tak ada adab. Sinar Nabi SAW melarang kita meludah ke arah kiblat. Tapi orang yang dikatakan sebagai wali, yang dikatakan sebagai soleh, yang dikatakan sebagai alim, yang dikatakan sebagai doa mustajab ni ludah dia ke arah kiblat. Tak jumpa lagi. Belum jumpa, belum bagi salam lagi. Kita berhentilah sini. Balik kita. Jadi ini cerita orang zaman dulu. Cerita orang zaman dulu begitu. Adab. Dan benda ini yang kita warisi. Adab dan akhlak inilah yang kita warisi turun-temurun daripada nenek moyang kita, yang masuk dalam budaya hidup masyarakat kita, namanya adat. Adat Melayu tu kan. Adat Melayu tu banyak. Boleh kata sebagai majoritinya adat Melayu itu berasal daripada adat Islam. Cuma kita tahu dengan tak tahu saja. Tapi adalah juga adat yang tak boleh pakai. Adat Melayu tu kan taklah semuanya juga kan. Soal yang bersanding-sanding sampai tak berbuah pulut tu cerita apa pula tu? Tu cerita lain lah. Kan. Tapi tak juga semua adat begitu. Banyak lagi adat-adat yang lain itu asalnya daripada syarak. InsyaAllah ada umur besok kita mengaji. Wa yuqal, dan disebutkan, mathalul islami mathalu baldatin laha khamsatun minal husun. Adalah perumpamaan agama Islam itu ibarat satu bandar yang dibenteng oleh 5 lapis kota. Al-awalu min zahab. Lapis pertama kota daripada emas. Wathani min fiddah. Lapis kedua, kota tu kota castle lah senang kita ya. Castle kan. Kota batu kan. Lapis yang kedua daripada perak. Wathalisu min hadid. Lapis benteng yang ketiga daripada besi. Warabi'u min ajir. Dan lapis benteng yang keempat daripada batu bata merah yang dibakar tu. Wal khamisu, dan lapis benteng yang kelima min labin, daripada bata mentah. Jadi zaman dulu sampai sekarang masih ada lagi, kalau di Khurasan, kalau di Iran, kalau di Pakistan, India, orang buat bata tu, bata yang jenis tak dia dah cetak bata tu, tanah liat dah digaul apa semua kan, dicetak bata tu, dijemur terus. Dijemur kering, itu terus dibuat rumah. Itu namanya labin, bata mentah. Tapi kemudian kalau bata tu dibakar jadi macam bata merah tu kan, itu namanya ajir. Perumpamaan agama Islam itu ibarat satu bandar yang dibenteng oleh 5 lapis kota. Kota pertama daripada emas, kota kedua, lapis kedua daripada perak, lapis ketiga daripada besi, lapis keempat daripada bata merah, lapis kelima daripada bata mentah. Famadama ahlul husni yata'ahaduna al-husna alladhi minal labin, la yatma' fihimul adu, wa idza taraku ta'ahuda hatta kharibal husnul ladzi minal labin tami'al adu fi tsani thumma fi tsalis hatta kharibatil husun kulliha. Jadi itulah diibaratkan oleh para ulama dan aulia zaman-zaman dahulu, selagi mana para pengawal yang menjaga benteng-benteng tersebut menjaga bentengnya, nescaya tidak dapatlah musuh datang untuk merempuh ke dalam bandar. Jadi kalau pengawal benteng bata mentah menjaga bentengnya, dikawal, dipelihara, dijaga kotanya, dijaga menaranya, dijaga pintunya, musuh tak dapat masuk. Tapi kalau para pengawal di benteng bata mentah ini, dia buat sambil lewa je, sambil dek je, nak jaga-jaga tak jaga sudah,
Pertama, kota tu akan roboh. Yang kedua, musuh akan tamak dan menyerang masuk. Benteng bata mentah dilintasnya, nanti dia dilanggar benteng bata merah. Benteng bata merah dilintasnya, nanti dilanggar pula benteng besi. Benteng besi dilintasnya, nanti dilanggar pula benteng perak. Benteng perak dilanggarnya, nanti dilanggarlah benteng emas. Masuklah musuh ke dalam kota. Jadi kata orang tua-tua kita zaman-zaman dahulu, fakadzalikal Islam fi khamsatin minal husun, dan demikian jugalah agama Islam yang ada dalam dirimu itu dibenteng oleh 5 lapis benteng. Awaluhal yaqin. Lapis pertama, Islam yang ada dalam hati kita ini, yang dalam jiwa kita ini, Islam yang kita warisi daripada air susu mak kita kepada air susu nenek kita kepada air susu moyang kita, sambung menyambung sampai zaman Parameswara. Bahkan kata orang, Islam itu telah sampai ke tanah Melayu ini lebih awal daripada zaman Parameswara. Sebab dalam tarikh At-Tabari ada menceritakan bahawa Islam itu telah sampai ke Sumatera pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Islam telah sampai ke Sumatera pada zaman Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Awal sangat. Bahkan Islam telah sampai ke negeri China pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Katanya dibawa oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Makamnya ada di negeri China sekarang. Kata ahli sejarah, itu bukan makam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, mungkin anak dia atau daripada keturunan dia. Sebab makam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tu ada di Madinah dekat Jannatul Baqi. Ala kulli hal, sama ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun anak dia ataupun keturunan dia. Zaman Sayyidina Uthman bin Affan itu ada 2 jalan saja orang daripada Semenanjung Tanah Arab pergi ke negeri China. Satu ikut jalan, nama dia laluan sutera, itu ikut jalan darat. Satu lagi ikut laluan jalan laut. Kalau ikut laluan darat tu tengok peta lah kan, dia naik atas lah kan, daripada Tanah Arab tu pergi ke Turki, Turki pergi Iran, Iran pergi ke Rusia, Rusia pergi sampai ke China. Itu laluan sutera. Kalau laluan laut, daripada Jeddah tu, daripada Jeddah pergi ke Yaman, Yaman pergi ke Mukallaf, Mukallaf turun ke India, India daripada India tu dia mesti tak boleh tidak, mesti lalu Selat Melaka. Allahu a'lam kalau zaman itu lagi Islam dah sampai ke tanah Melayu. Allahu a'lam. Ala kulli hal. Jadi Islam yang ada dalam jiwa kita ini, Islam yang ada dalam hati kita ini dibenteng oleh 5 lapis benteng. Benteng pertama yakin, itu benteng emasnya. Thummal ikhlas, benteng yang kedua ikhlas, itu benteng peraknya. Thumma ada'il faraid, benteng yang ketiga benteng besi, itu apa? Menunaikan segala yang fardu. Baik, itu benteng besi. Benteng yang keempat, benteng bata merah, itmamus sunan, menyempurnakan segala yang sunat. Baik, apa benteng yang paling luar sekali? Benteng yang menghadap musuh, yang kalau musuh datang nak menyerang, dia akan langgar benteng ni dulu. Selagi benteng ni kuat, selagi benteng ni teguh, selagi benteng ni kokoh, musuh tak akan dapat masuk menyerbu ke dalam. Tu benteng bata mentah tu. Benteng bata mentah itu ialah dhaghtul adab. Daghat ni tekan adab, artinya penekanan terhadap segala adab. Famadamal abdu yahfazul adab wa yata'ahaduha fa inna syaitana la yatma'u fihi. Maka selagi mana seorang hamba itu menekankan soal adab pada dirinya dan mengerjakannya, tidaklah syaitan tamak untuk merosakkan dia. Wa idza tarakal adab tama'a syaitan fi sunan. Tapi kalau seorang hamba itu meninggalkan adab sopan, tamaklah syaitan pada amalan sunatnya, dilanggar amalan sunat. Thummal faraid, dah sunat tu dilanggar oleh syaitan, syaitan akan pergi serang pula kota fardu. Thumma fil ikhlas, dah kota fardu tu roboh, syaitan masuk ke dalam ikhlas. Thumma fil yakin, terakhir sekali benteng yakin. Benteng yakin tu istilah kata orang tutu kita, yakin tu senang ceritanya lah hati kecil lah. Last sekali benteng tu namanya hati kecil. Bahasa Arab sebut dhamir, bahasa Arab sebut yakin. Itu paling last. Kalau itu pun dilanggar oleh syaitan, Islam kita ni tinggal lama aja. Maaf cakap. Jadi kata Syekh, fayambaghi lil insani an yahfazil adab min jami'i umurihi min amri wudu was-salah wasyara'i kullaha. Maka hendaklah seharusnya bagi seorang insan itu menjaga adab sopannya pada setiap pekerjaannya, daripada soal wuduknya, adab-adab wuduk, daripada soal solatnya, adab-adab solat, dan segala adab pada pekerjaan-pekerjaan syariat. Wal bai'i wasyira', begitu juga soal jual beli, was suhbah, berkawan, wa ghaira dzalik, dan lain-lain. Faqad bayyana fi
Faqad bayyana fil babil ladzi yalihi minal adab ma la budda minha, maka sudahlah kami terangkan pada bab-bab yang selanjutnya dalam kitab ini segala adab sopan yang tidak boleh tidak. Fa awwalu ma nabda bihi umurul wudu was salah, maka yang pertama-tama nak kami mulakan di sini daripada segala adab itu adalah adab-adab pada mengerjakan wuduk dan solat. Adab, ya, benda yang tak boleh kita tinggal, sebab kalau kita tinggal adab, syaitan akan tamak kepada sunat. Adab kalau kita lepaskan daripada amalan, daripada hidup kita, syaitan akan masuk menyerbu, merosakkan amalan sunat kita. Dah kalau amalan sunat pun kita tinggal ataupun kita sambil lewa, syaitan akan masuk pula merosakkan yang fardu dalam amalan kita. Dah yang fardu pun dah khal-khal, kata orang Arab, takhal-khal, dah longgar, syaitan akan masuk pula kepada ikhlas. Dan ikhlas tu rahsia amalan. Ikhlas pun tak ada, masuklah daripada yakin. Yakin tu hati kecil. Dan kalau yakin pun habis, Islam tinggal nama aja. Maaf cakap. Dan syaitan tu dia berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala waktu Allah melaknat iblis. Kenapa kau tak nak sujud kepada Adam? Allah tanya iblis kan. Iblis jawab, kau ciptakan aku daripada api ya Allah. Kau ciptakan dia daripada tanah. Aku lagi mulia daripada dia. Tengok iblis. Mana dia tahu nak bercakap macam tu depan Allah Subhanahu Wa Taala tu, iblis tu mana dia tahu? Dia tahu itu daripada ilmu. Ilmu siapa ajar dia? Allah ajar dia. Tak berani-beraninya iblis tu cakap. Iblis tu alim segala alim di kalangan malaikat. Abid segala abid di kalangan malaikat. Dia yang paling ahli ibadah, iblis tu mula-mula. Dia yang paling alim mula-mula, iblis tu di kalangan segala malaikat. Bila Allah menciptakan Sina Adam, Allah perintahkan kepada malaikat, usjudu li Adam fasajadu. Semua sujud. Illa iblis aba wastakbara. Melainkan iblis aba, enggan dia, wastakbara, menyombong. Mana datang aba, mana datang enggan tu? Mana datang wastakbara tu? Ilmu ada. Ibadat ada, jangan tak ada. Ada ibadat iblis tu, dia yang paling kuat ibadat. Aba wastakbara, keengganan dan kesombongan itu datang kerana tak ada adab. Ini masalah kita bila kita tak ada adab. Bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang berbahagia, kata Syekh radhiyallahu taala anhu ardah, al-babul hadi wal khamsun, ini bab yang ke-51, fi adabil wudu'i was salah, pada menyatakan adab-adab wudu dan solat. Marilah kita mengaji. Qala al-faqih rahimahullahu taala, idza arada ar-rajulu an yatawadda'a fa idza dakhala al-khala yanbaghi an yabda'a birijlil yusra wa yaqul bismillah, thumma yaqul Allahumma inni a'udzubika minar rijsi an-najis al-khabith al-mukhbith minasyaitanir rajim. Apabila seorang itu berniat mahu melakukan wuduk, nanti kalau dia nak buang air, fa idza dakhala al-khala, dia nak masuk ke tandas, yang bagi an yabda'a, sayugilah dia, ini adabnya, memulakan masuk melangkah ke dalam tandas itu dengan kaki kirinya, lalu mengucapkan doa yang biasa kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi kalau Syekh ni sedia maklum juga bahawa Syekh Abilais As-Samarqandi ini, beliau adalah seorang alim besar dalam mazhab Hanafi. Jadi kebanyakan riwayat dan hadis-hadis dan fatwa-fatwa yang beliau isi dalam kitabnya ini adalah berdasarkan mazhab Hanafi. Tapi tak salah juga kita mengaji kan, kalau mazhab Hanafi itu pun tak pergi jauh mana sangat dengan mazhab Syafi'i. Asalnya apa? Sebab asalnya ialah Sinal Imam Syafi'i kita, beliau mengaji kepada Sinal Imam Malik. Imam Malik, Imam Daril Hijrah. Imam Malik itu mengaji kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini termasuk daripada anak cucu Sayyidina Husain. Dan kepada Sinal Imam Ja'far Shadiq jugalah mengaji Sayyidina Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu. Kata imam kita Imam Syafi'i, an-nasu iyalin fil fiqhi ala Abi Hanifah. Semua orang terhutang budi dalam pengajian fikih ini kepada Imam Abi Hanifah. Sebab apa? Sebab Imam Abu Hanifah lah pertama-tamanya ulama yang menyusunkan ilmu fikih. Ilmu fikih tu dah ada daripada zaman Sayyidina Nabi SAW. Tapi yang susunkan ilmu fikih tu, yang buat silibus, yang buat manhaj, yang mulakan pengajian tu, mula-mula kita belajar rukun Islam, rukun iman dulu, lepas rukun iman belajar rukun Islam. Rukun Islam tu yang mula sekali kita belajar taharah, lepas taharah kita belajar wuduk, lepas wuduk kita baru belajar solat. Yang menyusunkan itu semua mula-mula sekali adalah Imam Abi Hanifah. Yang itu beliau ambil daripada gurunya Sayyidina
Al-Imam Ja'far Shadiq. Dan tidak lainlah gurunya itu melainkan guru juga kepada Imam Malik. Imam Malik itu siapa? Imam Malik itu bapa angkat. Imam Malik itu guru kepada imam kita, Imam Syafi'i. Jadi tak ada masalah soal fatwanya ni, fatwa daripada mazhab Hanafi tak ada masalah. Kalau ada beza pun sikit-sikit sangatlah. Itu dan itu pun dijelaskan oleh Syekh dalam kitabnya ini. Baik. Jadi doa yang diajar oleh Syekh di dalam doa untuk masuk ke dalam tandas, ya, setelah nak melangkah ke kiri itu diajarkan oleh Syekh di sini baca bismillah kata dia. Ataupun setidak-tidaknya kita baca doa yang biasa kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Kalau yang panjang sikit Syekh ajar di sini, Allahumma inni a'udzubika minir rijsin najis al khabithil mukhbith minasyaitonir rajim. Kerana junjungan sinan Nabi SAW telah bersabda, inna hadhil hushush mahduratun. Sesungguhnya tempat pembuangan air ini dihadiri oleh siapa? Oleh syaitan. Fa idza dakhala ahadukum fiha falyata'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila seorang masuk ke dalam tandas, hendaklah dia mohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Wa yukrahul istinja bil yamin. Dan makruh bila kita nak istinja itu dengan tangan kanan. Ya, sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik. Sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita istinja dengan tangan kanan. Wa ja'alal yamina, dan bahawa sinan Nabi SAW itu menetapkan bahawa tangan kanan itu digunakan untuk perkara-perkara yang suci. Adapun tangan kiri itu digunakan untuk mengendalikan yang najis-najis. Diriwayatkan daripada bonda kita Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kanat yadu sinna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yusra di khalaihi wa ma kana min adha wa ma kana min adha wa kanat yadahul yumna li ta'amihi. Adapun tangan, kata mak kita bonda kita Sayyidatuna Aisyah, bahawa tangan kirinya sinar Rasulullah SAW itu adalah untuk urusan bersuci beliau, dan segala yang kotor-kotor, maksudnya nak buang kutu ke, nak buang ingus, itu sinar Nabi SAW gunakan tangan kiri. Adapun tangan kanan sinar Nabi SAW gunakan untuk mengendalikan makanan. Daripada bonda kita Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kanat yamin sidna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ta'ami wa syarabihi wa tuhurihi wa thiyabihi wa salatihi. Adapun tangan baginda sidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baginda gunakan untuk mengendalikan makan minumnya, perkara-perkara yang suci, tentang pakaiannya dan tentang solatnya. Wa kanat shimaluhu, adapun tangan kiri baginda lima siwa dzalik, untuk menguruskan perkara-perkara yang lain daripada itu. Qala al-faqih rahimahullahu taala, faqih berkata, fahadil akhbar, maka khabar-khabar yang disebutkan tadi, kami nyatakan di sini bahawa tidak patut bagi seorang laki dan wanita itu kalau istinja ataupun membuang hingusnya menggunakan tangan kanan, itu tidak patut. Illa an yakuna bil yusra illatan, melainkan kalau tangan kirinya ada masalah. Kalau tangan kirinya sakit, bolehlah guna tangan kanan. Wala yanbaghi an yakshifa auratahu lisyamsi wala lil qamari, dan tidak patutlah bagi seseorang itu membuka auratnya nampak dik matahari, nampak dik bulan. Matahari dengan bulan bang, bukan nampak dik orang. Matahari dengan bulan pun tak boleh nampak aurat kita, lagi orang. Wala yastaqbilul qiblata illa an yakuna kanifan, dan kalau waktu menunaikan hajat itu janganlah menghadap kiblat, melainkan jika menunaikan hajat itu di tempat tertutup macam tanda zaman sekarang. Ju'ila nahwal qiblah fala ba'sa bihi, katalah tandas itu memang tak tahu macam mana construction dia, memang dibuat menghadap kiblat. Dah kita buang air dalam tandas tu tak apa, kata dia, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Wala yanbaghi an yatakallama fi hali hajatihi li anna al malaikata yatanahawna anhu wa yastatiruna anhu, dan tidaklah patut bagi seseorang itu jika dia menunaikan hajatnya dia bercakap-cakap, kerana pada waktu itu malaikat kiri kanannya, malaikat pencatat amalannya sedang menjauhkan diri darinya dan menutup pandangan mata daripadanya. Baik, saya bacakan statement ini pada dalam satu pengajian. Jemaah yang mengaji tu ada yang muda-muda semua kan, ketawa-ketawa dia kan, sebab kata dia statement ni lucu Ustaz. Saya tengok betul juga lucu, tapi ini cerita orang zaman dulu, adabnya mereka. Sekarang ni kita anggap lucu sebab apa entahlah, mungkin benteng emas atau benteng perak kita tu dah kena langgar dengan syaitan. Tapi orang dulu tak. Orang dulu ni soal adab, kata dia. Sebab apa? Dipesankan di sini,
kalau sedang menunaikan hajat, jangan bercakap-cakap, kerana pada waktu itu malaikat pencatat amalanmu kiri dan kanan itu sedang menjauhkan diri darimu, wa yastatiruna anka, dan mereka menutup pandangan mata mereka darimu. Baik, fa idza takallama fi dzalikal waqti faqad at'abahum bil audi ilaihi liyaktubu qawlahu. Jadi kalau orang yang sedang mengerjakan hajat bercakap-cakap, ketika hal dia mengerjakan hajat, malaikat duduk jauh dengan dia bercakap. Malaikat yang duduk jauh dan tutup pandangan mata tadi tu terpaksa berpenat lelah datang masuk ke dalam jamban. Maaf cakap, ini Syekh tak sebut jamban, saya ni nak bagi mudah bahasa dia. Dia masuk, dia susah payah dia datang balik ke jamban, masuk ke jamban tu sebab nak mencatat perkataan yang kamu ucapkan ketika kamu sedang menunaikan hajat. Wah, ketawa budak-budak muda kat depan saya tu yang mengaji tu. Lucunya cerita ni Ustaz, malaikat tu macam tu ya Ustaz. Saya pun ketawa juga masalahnya, memang terasa lucu sikit. Tapi memang begitu sunnah Nabi SAW ajar pada kita. Nak, kata orang tua zaman dulu, kalau buang air jangan bercakap-cakap. Waktu tu malaikat tengah tak ada, malaikat dia cuti berehat sekejap, dia buat kerja dia menjauh, dia duduk luar. Kalau kamu bercakap, malaikat tu terpaksa berpenat lelah masuk ke jamban, dia nak catat apa benda yang kamu cakap. Tak kira lah menjawab panggilan telefon ke kan, baca SMS ke kan, tiba-tiba tenet masuk WhatsApp ke kan, itu semua termasuk lah tu. Jadi adabnya sunnah Nabi SAW ajar pada kita tu, jangan menyusahkan teman-teman kita. Ni teman berdua ni yang menjaga kita ni. Jangan menyusahkan, itu adab. Wa yanbaghi lil insani an yatanazzaha anil bauli, dan sayogialah bagi seorang insan itu, sayogia di sini berarti wajib ya, an yatanazzaha anil bauli, hendaklah dia menghabiskan baul, kencingnya. Kalau kencing tu bagi habis, jangan simpan-simpan, lepaskan semua. Fa inna sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kerana junjungan sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, istanzihu anil bauli mastata'tum fa inna amata adzabil qabri minhu. Hendaklah kamu menghabiskan air kecilmu sedaya yang termampu. Maksudnya selagi boleh habiskan, lepaskan semuanya. Fa inna amata adzabil qabri minhu, kerana umum orang lelaki ya, ni orang lelaki punya cerita, orang perempuan tak buat kerja ni kerja orang lelaki. Kerana umum orang lelaki kena azab kubur sebab buang air kecil tak lepas semua. Wa yanbaghi lil insani idza arada an yaquda li hajati an la yarfa'a thawbahu ma lam yadni minal ardi wa yastatir mastata. Dan sayogilah bagi seorang insan, apabila dia nak menunaikan hajatnya, tidaklah dia mengangkat pakaiannya selagi mana dia tidak merendahkan dirinya dekat kepada tanah dan menutup dirinya sedaya yang termampu. Ini zaman dulu lah. Zaman dulu orang kalau musafir, mana ada R&R kan? Daripada sini nak pergi ke Sumatera zaman dulu kan, orang tua kita nak pergi bersuluk di Babu Salam kat Medan kan, musafiran tu kan, tengah jalan mana ada R&R. Orang tua kita dulu turun ke Jeddah, naik kapal 3 bulan daripada Pulau Pinang, 3 bulan baru sampai ke Jeddah. Daripada Jeddah tu nak pergi ke Mekah, perjalanan tu makan masa sampai 3 hari kadang-kadang. Tengah jalan tu mana ada R&R. Nak buang air kan kat tanah luas tu lah. Jadi diajarkan, selagi tidak mendekatkan badan kepada tanah dan tidak menutup diri semampunya, maka janganlah dia melepaskan pakaiannya. Lianna sinan Nabi SAW amara bihadza faqil, kerana sinan Nabi SAW memerintahkan perkara ini. Lalu baginda ditanya, ya sayyidi ya Rasulullah, ara'aita law lam yakun ahadun. Ya sayyidi ya Rasulullah, macam mana ya kalau tempat tu memang kita seorang je, tak ada siapa pun, bolehlah kan main buka-buka aja. Maka sabda junjungan sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fallahu ahaqqu an yustahya minhu wa li anna ma'aka sahibaika la yu'dhiyanika fayanbaghi an la yu'dhihima. Katalah tak ada orang pun, tapi Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk kau bersikap malu terhadapnya. Dan lagi kerana bersama denganmu itu ada 2 orang temanmu, malaikat kiri kanan. La yu'dhiyanika, mereka berdua tidak menyakitimu. Fayambaghi an la yu'dhihima, maka sayogialah engkau untuk tidak menyakiti mereka berdua, menyakiti malaikat.
Menyakiti malaikat tu termasuklah kalau kita, maaf cakap, melepaskan pakaian jam tu aja, itu menyakiti dia nak tutup mata dia tu. Malaikat tu la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak sama sekali mendurhakai Allah atas segala perintahnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan tiap perintah yang Allah suruh, mereka buat semua. Allah kata pada kita manusia hamba-Nya ini, jangan tengok aurat orang. Benda yang sama tu Allah cakap pada malaikat. Jadi kalau menengok aurat orang tu sakit malaikat. Ditutup mata dia daripada kita. Kerana bersamamu ada dua temanmu, jangan kau sakiti dia. Dia tidak menyakiti kamu, maka jangan engkau sakiti dia. Hatta kita buka pakaian, melepaskan pakaian main lepas, itu termasuk menyakiti malaikat. Dan ini adab lah. Taklah dikata kat sini haram, tak, tapi ini adab. Wa idza kharajta minal khala'i fabda birijlikal yumna wa qul, nanti kalau kau keluar daripada tandas, mulakanlah melangkah keluar itu dengan kaki kanan, dan katakanlah alhamdulillahilladzi akhraja anni ma yu'dhini wa amsaka alayya ma yanfa'uni. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah mengeluarkan dari tubuhku perkara ataupun sesuatu yang menyakiti aku, dan menetapkan pada diriku apa yang memberi manfaat padaku. Ataupun biasa kita baca alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah memergikan dari diriku kesakitan dan mengurniakan kepadaku afiat. Wa idza aradta wudu, dan nanti dah habis buang air, kamu nak berwuduk sekarang Faqul, maka kau ucapkanlah bismillah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Ini doa orang nak masuk berwuduk. Sekurang-kurang doa bagi orang yang nak melakukan wuduk ialah bismillahirrahmanirrahim. Jangan tinggal, baca bismillah. Yang baiknya Syekh ajar kat sini, bismillah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Mari kita belajar doa ni bapak-bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan kalau tak dapat apa pun daripada pengajian ni, lupa semua, doa ni jangan lupa, tolong bagilah kita dapat semua manfaat. Biasa kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu selemah-lemah doa lah untuk kita mula berwuduk. Tapi kata Syekh ajar kat sini, dia ajar pada kita bismillah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran, dengan nama Allah. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan air itu sebagai alat yang mensucikan. Baik, saya baca, saya minta bapak ibu jemaah sekalian ikut Bismillah. Sekali lagi, bismillah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Sekali lagi, bismillah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Baik, sekali lagi kita baca sekali je Bismillah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Ja'alal ma'a tahuran. InsyaAllah Bismillah, segala pujian bagi Allah yang telah menjadikan air itu mensucikan. Kerana junjungan sinan Nabi SAW telah bersabda, man sammallaha indal wudu'i faqad asbagha wudu'ahu. Barang siapa yang membaca bismillah ketika dia mahu melakukan wuduk, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan wuduknya. Wa tahhara jasadahu, dan dia telah mensucikan badannya. Wa man lam yusammillah, dan barang siapa yang tidak membaca bismillah, yang tidak membaca bismillah ketika nak berwuduk, lam yusbiq wudu'ahu, nescaya dia tidak menyempurnakan wuduknya. Walam yutahhir jasadahu, dan dia belum mensucikan jasadnya. Dari sini para ulama mazhab Syafi'i kita berkata bahawa tidak membaca bismillahirrahmanirrahim ketika nak wuduk itu hukumnya makruh. Dosa taklah, tapi makruh. Jadi setidak-tidaknya katalah doa tadi tak hafal, baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau benda ni, kalau kita nak mengajikan dia punya perinciannya lagi, kejap lagi azan Kalau kita nak mengajikan perinciannya lagi, nanti dalam hukum wuduk tu ada disebut bahawa berwuduk di dalam tandas. Wuduk dalam tandas tu hukumnya makruh. Sebab apa? Kita tak boleh nak baca bismillah dalam tandas. Tak boleh nak melafazkan bismillah. Sedangkan sunat melafazkan bismillah tu. Jadi wuduk tu dia kena di luar tandas. Tandas tu maksudnya tempat yang ada lubang kita buang air besar tu lah. Azan. Bapak-bapak saya yang terhormat, ibu-ibu yang berbahagia sidang jamaah Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Baginda junjungan sinar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sumber segala adab, kesopanan dan akhlak kemuliaan. Dan itulah yang telah dinyatakan oleh junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat baginda, "Ya Sayyidi ya Rasulullah, untuk apakah Tuan diutuskan?" Hadisnya masyhur, lagi sahih. Tidaklah dalam hadis itu sinar Nabi SAW menyebut bahawa aku datang untuk mengajar kamu semayang, aku datang untuk mengajar kamu zakat, aku datang untuk mengajar kamu puasa, aku datang untuk mengajar kamu naik. Bukan itu yang sinar Nabi SAW jawabkan. Kata junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Demi sesungguhnya aku diutuskan ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Liutammima, bukan sekadar mengajarkan makarimul akhlak, tak, menyempurnakan. Makarimul akhlak itu, kemuliaan akhlak itu sinar Nabi SAW datang menyempurnakannya lagi sallallahu alaihi wasallam. Maka sehubungan dengan itulah kita selaku orang Islam memang tidak adalah sumber, tidak adalah dasar, tidak adalah ambilan kita terhadap adab, sopan dan kemuliaan akhlak itu, melainkan kepada junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang telah diketahui dan dikaji oleh musuh-musuh agama kita, dan itulah yang telah mereka lakukan, dan mereka malangnya telah berjaya melakukannya di zaman moden sekarang ini, di zaman akhir zaman, iaitu memutuskan hubungan kita, memutuskan hubungan umat, sebahagian besar umat kita dengan junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila umat tak ada hubungan, putus connection dia dengan junjungan sinar Nabi SAW, berarti hilanglah makna agama pada dirinya. Agama itu hanya akan tinggal nama saja. Makna ini pernah diceritakan kepada kita oleh bonda kita Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sinal Imam At-Tirmidzi dan Sinal Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad mereka berdua. Kata bonda kita radhiyallahu taala anha, "Kuntu fi hujrati ukhayyitu thawban li fankafa al-misbah wa azlamatil hujrah wa saqatal makhit." Pada satu malam ketika aku sedang duduk di dalam kamarku, aku menjahit sehelai pakaianku. Baik, kamar Sayyidah Aisyah. Kalau hujrah junjungan sinar Nabi SAW di Masjid Nabawi itu, Raudah, sebelah kiri itu kan ada kawasan berpagar kan, itu pagar makam sinar Nabi SAW, itu namanya hujrah. Hujrah itu rumah baginda lah. Jadi 9 orang isteri baginda SAW, di situlah rumah mereka yang dibagi-bagikan. Macam kalau sekarang ni namanya partition, tapi bukan partition lah, dibagi-bagikan jadi bilik-bilik. Setiap seorang isteri sinar Nabi SAW dikhususkan sebuah bilik untuknya, dan bilik Sayyidah Aisyah adalah bilik hujrah, tempat yang kalau kita sekarang ni memberi salam kepada junjungan baginda SAW, kita duduk kat depan tu kan, yang ada bulatan besar tu. Di situlah hujrah, di situlah kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan di situlah dimakamkan junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 2 sahabatnya yang setia, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kata mak kita Sayyidah Aisyah, satu malam ketika aku sedang berada dalam kamarku menjahit sehelai pakaianku, tiba-tiba inkafa al-misbah, lampu pelita tu terpadam. Habis minyak agaknya, terpadam lampu pelita tu, dan jarum yang aku guna buat menjahit tadi jatuh. Tengah gelap gelita tu, menggagaulah mak kita Sayyidah Aisyah mencari jarum tu. Fa bainama kuntu fi hirati atahassasu makhiti id atalla alayya sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama biwajhi min babil hujrah. Ketika aku sedang fa bainama kuntu fi hirati, hirah bingung, ketika aku sedang kebingungan meraba-raba jarumku di lantai, tiba-tiba atalla alayya sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncullah kepadaku sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajahnya di pintu kamar. Rafa'a syamlata wa atalla biwajhi, baginda sallallahu alaihi wasallam menyingkap langsir lalu menyembulkan wajahnya. Qalat, mak kita berkata Sayyidah Aisyah, fa wallahi alladzi la ilaha illahu laqad adaat arja'il hujrati min nuri wajhi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada tuhan melainkan dia. Sinar Nabi SAW menyingkap langsir, menyembulkan wajahnya, satu bilik itu penuh bercahaya dengan seri wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi alladzi la ilaha illahu,
mak kita bercerita tu, dia takut dicerita kat orang yang tak percaya dengan dia kan. Dah lah gelap gelita, lampu terpadam, mamai menggagau aku cari jarum tu jatuh kat lantai. Tiba-tiba sinar Nabi SAW muncul, menyingkap langsir lalu menyembulkan wajahnya kepadaku. Dari cahaya, dari seri wajahnya itu bersinar seluruh ruang kamar. Adaat arja'al hujrati min nuri wajhi, bersinar seluruh ruang kamar dari seri wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah mak kita nak sebut sentence ni, nak cerita benda ni, dia bersumpah dulu dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia, takut orang tak percaya. Hatta laqad iltaqatul mahita min nuri tal'atihi, sumpah demi Allah, aku telah mengutip jarum yang terjatuh tadi daripada cahaya wajahnya lah sallallahu alaihi wasallam. Sumal tafattu ilaihi, kemudian aku berpaling kepada baginda. Fakultu, lalu aku berkata, bi abi anta ya Rasulullah, sumpah demi bapakku ya Rasulullah. Bi abi anta ya Rasulullah, demi bapakku ya Rasulullah. Jadi ini adalah adat. Ini kata adat tadi, adat yang asalnya daripada adab tu. Adat ni, ini adat para sahabat. Para sahabat bila mereka sampai pada satu situasi yang serius dengan junjungan sinar Nabi SAW, mereka akan bersumpah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapa dan mak aku ya Rasulullah. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu secara literalnya, aku menebusmu dengan bapa dan ibuku. Itu maknanya apa? Ya Sayyidi ya Rasulullah, biar makku dan bapakku mati, yang penting kau hidup. Ya Sayyidi ya Rasulullah, biar makku dan bapakku sakit, yang penting kau sihat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, biar makku dan bapakku susah, yang penting kau senang. Itu maksud iftida. Itu maksud bi abi anta ya Rasulullah, demi bapakku ya Rasulullah. Maksudnya biarlah bapakku susah sekalipun tak apa ya Rasulullah, yang penting kau senang. Dah Sayyidah Aisyah mengutip jarum itu daripada cahaya wajah baginda SAW, berpaling dia ke wajah suaminya itu, junjungan baginda Nabi kita SAW, lalu dia berkata, bi abi anta ya Rasulullah, demi bapakku ya Rasulullah. Ma adwa wajhak, alangkah bersinarnya wajahmu. Faqal, maka bersabda junjungan sinar Nabi SAW, ya Aisyah, alwailu liman la yarani yaumal qiyamah, isteriku Aisyah, celakalah nanti hari kiamat siapa yang tidak melihat wajah aku. Alwailu liman la yarani yaumal qiyamah, celakalah nanti di hari kiamat siapa yang tidak melihat wajah aku. Qalat, kata mak kita Sayyidah Aisyah, wa man dzal ladzi la yaraka yaumal qiyamati ya Rasulullah. Lah, siapa pula kan nanti di hari kiamat itu yang tidak melihat engkau ya Sayyidi ya Rasulullah? Ini satu soalan, betul-betul satu soalan. Sebab apa? Di hari kiamat tu semua orang akan melihat, akan pergi nak dia tak nak ke, dia mesti pergi kepada sinar Rasulullah. Kan ada hadis syafaat tu di hari kiamat besok, ketika semua manusia huru-hara kat padang mahsyar. Huru-hara semua manusia di padang mahsyar tu, ada yang peluh, dia tenggelam dalam peluh setakat lutut, ada yang tenggelam setakat pinggang, ada yang tenggelam setakat dada, ada yang tenggelam setakat dagu, ada yang tenggelam setakat mulut, ada yang tenggelam setakat hidung, ada yang tenggelam setakat mata, ada yang tenggelam memang karam dia dalam lautan peluhnya sendiri. Ketika huru-hara tu semua ni tak tahu nak buat apa dah, mereka semua pergi cari bapak kita Sina Adam. Bapak, tolong bapak bagi syafaat, lepaskan kami daripada huru-hara mahsyar. Kata Sina Adam, ini bukan kerja aku, jangan cari aku, pergi cari orang lain. Mereka pergi kepada Sayyidina Nuh alaihi salatu wasalam, tolong kami ya Sayyidina Nuh, kami dalam keadaan huru-hara mahsyar, tolong lepaskan kami, bagi kami syafaat. Kata Sayyidina Nuh, kepala otak kau orang semua, maaf ini bahasa saya, ini bukan kerja aku, pergi cari orang lain. Pergi kepada Sayyidina Musa. Sayyidina Musa kata, bukan kerja aku. Pergi kepada Sayyidina Isa, bukan kerja aku, kata Sayyidina Isa. Kau pergi cari Sayyidina Muhammad SAW, dia yang boleh tolong. Semua orang pergi kepada Sayyidina Nabi SAW, semua orang pergi kepada Sayyidina Nabi SAW. Mereka mengadu, ya Sayyidi ya Rasulullah, tolong kami ya Sayyidi ya Rasulullah, lepaskan kami daripada huru-hara mahsyar. Masuk neraka pun tak apalah, yang penting lepas daripada huru-hara mahsyar. Kata Sayyidina Nabi SAW, analaha, syafaat tu kerja aku yang bagi. Analaha, syafaat tu kerja aku yang bagi. Analaha, syafaat tu kerja aku yang bagi. Semua orang pergi menghadap Sayyidina Nabi SAW. Tapi kata Sayyidina Nabi SAW pada Sayyidah Aisyah malam tu, selepas Sayyidah Aisyah melihat cahaya wajah baginda yang menyinari seluruh ruang kamarnya, terpegun Sayyidah Aisyah, dia berpaling pada wajah suami dia kata, betapa berserinya
cahaya wajahmu ya Sayyidi ya Rasulullah. Sina Rasulullah SAW cakap apa pada Sayyidah Aisyah, nanti hari kiamat besok, celakalah siapa yang tidak melihat aku. Ada rupanya orang, ketika semua orang pergi menghadap Sina Nabi SAW, semua orang pergi mengadu pada Sina Nabi SAW, dan mereka semua akan mendapat rahmat. Semua kita akan mencari rahmat dan syafaat Sina Nabi SAW di padang mahsyar tu. Ada orang yang tak dapat lihat Sina Nabi SAW. Siapa orang tu? Orang tu adalah orang celaka. Ini yang ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah. Siapa pula orang yang tak dapat melihatmu ya Sayyidi ya Rasulullah nanti? Padahal semua orang pergi akan menghadap engkau, padahal semua orang akan cari engkau. Siapa pula yang tak dapat tengok engkau ni? Siapa dia? Kata Sina Nabi SAW, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disebut namaku di sisinya tapi dia tidak berselawat ke atasku sallallahu alaihi wasallam. Orang tu alwailu lahu yaumal qiyamah. Orang tu celakalah dia hari kiamat besok. Dia tak dapat tengok Sina Nabi SAW. Ketika semua orang kafir dan muslim semua akan pergi menghadap Sina Nabi SAW, semua akan pergi tengok Sina Nabi SAW, tapi orang tu la yarani yaumal qiyamah, kata Sina Nabi SAW. Orang tu tak akan lihat aku di hari kiamat besok. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapa yang disebut namaku di sisinya, siapa yang disebut aku, siapa yang disebut tentang aku di sisinya, dia tidak berselawat ke atasku sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ditanyakan oleh para ulama dan para aulia. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu, dia melihat Sina Nabi SAW di malam gelita di dalam kamarnya itu, ketika lampu pelita terpadam tu, dia melihat, Sayyidah Aisyah tu melihat dengan matanya kah atau dengan hatinya? Yang sampai dia melihat, yang sampai dia mengutip, yang sampai Sayyidah Aisyah mengutip jarum yang jatuh ketika lampu terpadam tu, dia kutip balik, dia tengok, ya Allah, kata Sayyidah Aisyah kepada suaminya Sayyidina Nabi SAW, alangkah berserinya wajahmu ya Sayyidi ya Rasulullah. Sampai kata Sayyidah Aisyah, sumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia, sesungguhnya telah terang benderang seluruh ruang, adaat arja'il hujrati min nuri wajhi SAW, terang benderang seluruh ruang kamarku dari cahaya wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidah Aisyah tu tengok dengan matanya kah atau dengan hatinya? Tak perlu syarah panjang-panjang, senang ceritanya. Kata ulama yang mensyarahkan hadis ini, bahawa bunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat itu, Sina Nabi SAW pada malam itu, pada detik lampu terpadam itu, yang masuk Sina Nabi SAW lalu menyinari, cahaya wajah baginda menyinari seluruh ruang kamar itu, Sayyidah Aisyah melihat baginda dengan mata kepalanya. Dengan mata kepalanya. Ini bukan soal hati, bukan soal apa, sebab hati dia bersih, sebab hati dia bercahaya, ahli zikir. Itu soalnya jugalah kan. Tapi yang Sayyidah Aisyah lihat itu dengan mata kepalanya sendiri. Maka itu Sayyidah Aisyah berkata di sini, fa wallahi alladzi la ilaha illahu. Dia bersumpah kat sini, dia kata, aku sumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Sebab kalau ikut hukum adat, hukum kita lah, kita manusia biasa ni kan, kalau dah lampu padam, gelap gelita yang tu, nak nampak apa? Mata ni memang tak nampak lah kan. Sebab hukum adat di sini ternafi. Kerana ternafinya hukum adat di sini, bagi nak menyatakan statement dia tu, Sayyidah Aisyah bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia, aku nampak dengan mata kepala aku sendiri. Baik. Tapi sampai di situ sajakah? Tak sampai di situ. Dia ada sambungan dia. Sambungannya apa? Bahawa mata yang Sayyidah Aisyah melihat itu mana datang? Datang daripada hatinya yang bersih. Datang daripada hatinya yang suci. Sebab hati Sayyidah Aisyah tu bersihlah, mata dia melihat pada sinar Nabi SAW. Sebab kalau orang mata tak bersih, kalau orang hati tak bersih, yang dia lihat tu bukan sinar Nabi SAW, yang dilihat itu adalah anak yatimnya. Anak yatimnya Abdul Muttalib. Maka itu ramai orang Quraisy tu, dia tengok sinar Nabi SAW, tapi dia siapa? Dia bapa saudara sinar Nabi SAW, dia sepupu sinar Nabi SAW, dia hari-hari jumpa sinar Nabi SAW, tapi tak beriman dia. Sebab apa? Yang nampak tu mata dia, hati dia tak nampak. Dia cuma nampak, oh ini anak yatimnya Abdul Muttalib. Tu sampai situ je lah. Bapak-bapak yang berbahagia, ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah pentingnya untuk kita. Dah kalau kita ni memang bukan ahli zikir, bukan ahli wirid, bukan ahli hizib, senang cerita ni, bukan jenis yang sehari tu dia punya zikir tu sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, tak apalah, kan? Memang bukan kita ahlinya, tak apa. Tapi selawat jangan tinggal. Wirid tu paling tidak lepas sembahyang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, jangan tak buatlah. Selawat jangan tinggal. Cuba selawat juga, setiap hari kena selawat.
Setiap waktu kena selawat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini diingatkan kepada kita sidang orang lelaki tiap hari Jumaat oleh khatib di mimbar, oleh muazzin yang melaungkan azan 2 kali pada hari Jumaat itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Sebagai penutup pengajian kita pada malam ini, marilah kita mengaji sedikit mafhum daripada ayat ini. Sesungguhnya penegasan di situ, Allah dan para malaikat yusallun, berselawat ke atas Nabi. Baik, kalau Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu apa junjungan sinar Nabi SAW kepada selawat sekalian manusia yang lain? Kita berselawat kepada sinar Nabi SAW tu perlu apa sinar Nabi kepada selawat kita? Tak perlu dah. Dah kalau Allah tu, Allah berselawat tu, Allah tegaskan, inna, sesungguhnya Allah dan para malaikat. Yang berselawat kepada sinar Nabi tu bukan siapa-siapa, tak. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Lalu perlu apa sinar Nabi kepada selawat kita? Tak perlu apa pun. Tapi kerana Allah nak muliakan orang beriman, kerana Allah nak muliakan orang beriman, Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mari join pekerjaan amalan yang dilakukan oleh Allah dan para malaikat sejak azali, iaitu selawat. Mari sallu alaih, hendaklah engkau berselawat ke atasnya. Kerana Allah nak muliakan orang beriman diseru untuk berselawat. Jangan kata pula kita selawat ni sinar Nabi untung dapat selawat kita. Tak ada untungnya. Yang untung tu kita yang untung bila kita berselawat kata sinar Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam baraka ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya rabbi bijahi nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallam, tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatik, wa amitna ala sunnati wal jamaati wa syauqi ila liqaik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raqaib wa husnul khawatim wa yustasal ghamam bi wajhil karim ala alihi washabihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin laka ya Allah bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana baik, yang mana betul, itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana salah, yang mana telajak cakap, itu adalah daripada kelemahan dan kesalahan saya sendiri. Saya mohon bapak-bapak saya dan ibu-ibu saya sudi memaafkan. Berakhirlah sudah di sini pengajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan pada kita umur dan kesempatan untuk kita menyambung di waktu yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.